mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, bersama-sama Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, isteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap penaung program permata serta Div-Div Kehormat ke Dewan Utama. Hadirin mohon berdiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Nyanyian lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Thank you to College Permata Insan Choir Group for Negaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Muhammadin ibni Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan min indillah ala wahia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam integrasi ilmu nakli akli buat semua. Saya Ahmad Faiz bin Yazid, pelajar Kolej Permata Insan, Dan saya Muhammad Farhan Ryan Kon, pelajar Kolej Permata Insan, akan menjadi pengacara anda pada hari ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, isteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap penaung program permata. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan merangkap Menteri Mentor USIM, dan isteri Yang Mulia Raja Datin Seri Salpiah binti Tengku Nujumuddin. Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan isteri Yang Berbahagia Datin Seri Fatimawati Saidin. Yang Berbahagia Ahli-Ahli Bakti. Yang Berbahagia Puan Seri Datuk Rohani Abdullah, isteri kepada Ketua Setiausaha Negara merangkap Yang di-Pertua Puspanita. Yang Berhormat
Exco Kerajaan Negeri Sembilan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia yang berusaha, Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Pengarah Kolej Permata Insan, Ahli-ahli Lembaga Pengurusan Universiti, Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti, pegawai-pegawai kanan Jabatan Perdana Menteri dan Permata, ahli-ahli Majlis Permata, datuk-datuk, datin-datin, para guru, ibu bapa, pelajar-pelajar Permata Insan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, lafaz syukur dipanjatkan kehadrat ilahi atas limpah dan kurnianya. Dapat bersama-sama kita berkumpul pada petang yang mulia ini bagi menjayakan Majlis Perasmian Kompleks Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bersama-sama bonda kami yang tercinta, Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Tepi berangan rumpunan buluh, buluh merimbun, subur teramat. Diangkat tangan, cemari 10, doa di pohon, semoga berkat. To bless our ceremony this afternoon, we would like to invite Brother Ahmad Al-Atif bin Ahmad Subaki for the recitation and doa of Surah Ali Imran, verse 189 until verse 194. Please welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل رب العالمين جزا الله عنا الأخ الشريف أحمد العاطف بن أحمد السبكي بإلقاء تلاوته قبل قليل. Seterusnya, majlis pada petang ini dimulakan dengan mempersilakan persembahan Nakul Insan bertemakan integrasi ilmu nakli akli daripada pelajar Kolej Permata Insan. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. In integrating Naqli and Aqli comprehension, it causes the rise of Islam in the world development. In the events of modernism and inventing, we tend to see the world as the world of high-tech thinking. In the scenario of pharmaceutical establishments, Al-Razi shows us the ways of disease prevention. In the world of magnification, Haytham discovered lands of observation. In the states of development evolution, Jabir Ibn Hayyan found the theory of chemistry discernment. But not to forget, the legacy must be retained by youngsters nowadays. Assalamualaikum. Hi, I'm Luqman. Greetings, I'm Raza. And I, Amira, We are representing College Permata Insan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. In this verse, Allah inspired the beasts to construct the hives min al-jibal, in the mountains, min al-shajar, in the trees, wa mimma ya'rishun, and in human builds. What do these three have in common? Well, they are located in high places and are practiced by bees to prevent larger organisms bothering them. See how these bees are using their cognitive thinking to seek asylum. Now, we will be delving deeper into the anatomy of bees, according to verse 69. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كل ثمرات. These impeccable bees collect nectar from various types of flowers. Let's have a look. Bees collect the nectar using their tongue and stores them in their honey stomach. After that, the nectar will be regurgitated and will be recollected by the bees inside the hive. And lastly, the nectar will be broken down by enzymes into the two simplest sugars, which are glucose and fructose. Fasluki subula rabbiki zilula. Bees have fascinating eyes. 3 simple eyes or oculi and 2 compound eyes which result in 5 eyes. The oculi are light-gathering phenomenon that can detect ultraviolet light. The bee uses UV capabilities to use them as nectar guides. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. The production of honey is continuously affected by many specific factors such as habitats and flowering species, which results in an endless types of honey that can be produced. Within each type, it contains many different properties and qualities. فيه شفاء للناس. Honey can also be utilized as a remedy for various diseases. These combinations of honey can be used as a cure for specific diseases affecting human lifestyle. Inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. It shows greatness in Allah Subhanahu wa Ta'ala when people observe bees at work. It also shows the sign of intellect in humans when thinking about the said statement. Don't forget, we have to perceive bees as useful organisms, not as things to swat on the wall. The scientific proof verifies that these little insects can create something as extraordinary as honey. It demonstrates the integration of Naqli and Aqli knowledge in the Permata Insan curriculum. What's next? Honey farms, bee conservation centers, or even natural honey production buildings. When are you going to change the world?
That's all from us. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada para pelajar Kolej Permata Insan atas persembahan Nakul Insan sebentar tadi. Yang amat berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor and members of the floor. For information, like the presenters pointed out before, we have planned three ideas for trademarks, which are I² Semesta, Nakul Insan, and Insan Lil Watan. Deeply from the students' heart, we are hoping for the endorsement by our beloved mother yang amat berbahagia Ponda Permata. Bukan keris tanpa hulunya, bukan majlis tanpa ucapannya. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih pasangan cucunda yang dikasihi daripada Kolej Permata Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, isteri yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap penaung program Permata. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, merangkap Menteri Mentor USIM dan isteri Yang Mulia Raja Datin Seri Salbiah binti Tengku Nujumuddin. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan isteri Yang Berbahagia Datin Seri Fatmawati Saidin. Ahli-ahli bakti Yang Berbahagia Puan Seri Datuk Rohani Abdullah, isteri kepada Ketua Setiausaha Negara merangkap Yang di-Pertua Puspanita. Yang berhormat Exco Kerajaan Negeri Sembilan, Yang berusaha Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Pengarah Kolej Permata Insan USIM, ahli-ahli lembaga pengarah universiti, ahli-ahli jawatankuasa pengurusan universiti, pegawai-pegawai kanan Jabatan Perdana Menteri dan Permata, ahli Majlis Permata, datuk-datuk, datin-datin, para guru, ibu bapa, anak-anak Permata Insan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam integrasi ilmu nakli dan akli. Terlebih dahulu membuka tirai kata sepermula lafaz kesyukuran ditadahi kehadap Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya jua dan dengan inayahnya jua dapat kita bersama-sama berkumpul bagi memeriahkan majlis perasmian Kolej Permata Insan pada hari ini. Jutaan terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, serta Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, penaung program Permata kerana sudi melapangkan ruang waktu ke USIM bagi merasmikan Kolej Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia. Untuk makluman hadirin, ini merupakan lawatan sulung Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri ke kampus USIM. Jadi saya minta kita berikan tepukan paling gemuruh untuk Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita. Selamat datang Datuk Seri ke USIM. Kita berbahagia kerana inilah lawatan sulung kita pada Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri sendiri. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada Kolej Permata Insan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan majlis pada hari ini. Sesungguhnya penat lelah mereka bagaikan sambang penuh jalak terletak, laut kering ikan mengempas.
Tanpa usaha yang tidak pernah lerai itu, manakah mungkin majlis bersejarah pada hari ini dapat diadakan dengan sempurnanya. Syukur Alhamdulillah, hari ini 5 April 2016, Masihi bersamaan 27 Jamadil Akhir 1437 Hijrah, kita akan menyaksikan satu lagi lakaran sejarah buat Kolej Permata Insan dengan perasmian sebuah institusi yang menjadi lambang transformasi pendidikan negara. Dalam usaha dan iltizam yang kuat dan bersungguh, kita akan melahirkan cendekiawan Islam ulung seperti yang pernah dicapai ratusan tahun yang lampau dengan nama-nama yang masyhur seperti Ibn Sina, Ibn Khaldun, Al-Khawarizmi dan ramai lagi. InsyaAllah kita mengimpikan era kegemilangan integrasi ilmu nakli dan akli yang bakal dihidupkan dan diperhebatkan agar sejarah kegemilangan melahirkan cendekiawan Islam akan diulangi lagi oleh anak-anak Permata Insan. Yang berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, mewakili pengurusan tertinggi USIM, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih di atas cetusan idea dan kesungguhan usaha insan yang amat kami hormati, iaitu tidak lain dan tidak bukan penaung program Permata yang amat berbahagia Datin Paduka Sri Rosmah Mansor. Tepukan untuk beliau. Alhamdulillah, dengan tekad iltizam beliau yang sangat tinggi, kita kini berada di satu tahap lonjakan paradigma pendidikan negara yang mengetengahkan golongan pelajar pintar cerdas untuk menjadi generasi pelapis dan seterusnya memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Pendidikan pintar cerdas dan golongan pelajar sebegini kurang diberi perhatian sebelum ini. Mereka ada kalanya disalah artikan dalam arus pendidikan perdana di negara kita. Maka dengan wujudnya program Permata, anak-anak pintar cerdas kini mempunyai satu sistem sokongan dan pembangunan pendidikan yang mampu membantu mereka mencapai tahap keupayaan akademik dan kreativiti sebenar dan seterusnya dapat mengembangkan bakat besar mereka agar ia lebih terarah dan lebih cemerlang. Untuk makluman hadirin, program Permata Insan telah dilancarkan secara rasminya oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Paduka di USIM pada 12 Mac 2010. Pengambilan kumpulan pertama pra-kolej adalah pada tahun 2010 dan kem perkemahan cuti sekolah yang pertama telah diadakan pada Disember 2010. Setelah mengikuti modul pembelajaran pra-kolej Permata Insan yang bermula pada usia 8 tahun, maka pada 17 Januari 2015, seramai 48 orang pelajar yang terdiri daripada 29 pelajar lelaki dan 19 pelajar perempuan telah menjejakkan kaki ke Kolej Permata Insan yang terletak di kampus USIM. Hari ini kita mempunyai seramai 113 orang pelajar asas 1 dan 2 yang sedang mengikuti pembelajaran dalam suasana kehijauan kampus yang turut dihiasi dengan pemandangan klasik tasik yang sungguh mendamaikan. Untuk rekod, terdapat ramai pensyarah USIM dari pelbagai fakulti yang telah terlibat dalam pembangunan modul yang berteraskan integrasi ilmu nakli dan akli bagi program Permata Insan ini. Jasa dan sumbangan mereka amat berarti buat anak-anak Permata Insan yang berada di sini pada hari ini. Saya mewakili Kolej Permata Insan ingin mengucapkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada semua yang telah bertanggungjawab dan terlibat dalam memastikan kelancaran perjalanan program Permata Insan dari awal penubuhannya hinggalah pada hari ini. Di antara mereka yang banyak berjasa kepada program ini adalah bekas pengarah Pusat Permata Insan, Profesor Datuk Lotte Mizan Adilah yang tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini, dan kumpulan pengurusan awal yang membentuk program dan memastikan ia berjalan lancar. Kepada mereka yang menyumbang secara langsung dan tidak langsung terhadap program Permata Insan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga Allah SWT membalas jasa saudari dan saudara semua dengan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia wal akhirat. Hari ini segala jerih perih menampakkan hasilnya, bak kata pepatah, sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam usaha memantapkan pendidikan program Permata Insan,
pihak universiti turut meletakkan matlamat jangka panjang buat anak-anak permata insan. Perkara pertama yang telah digariskan dalam halu tuju akademik bagi pelajar permata insan adalah merancang pencapaian pelajar untuk menghasilkan Nobel Laureate melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembelajaran dalam jangka masa panjang. Dengan pendedahan awal dalam pelbagai bidang kajian penyelidikan, kita yakin bahawa pelajar permata insan akan mampu membina minda cendekiawan Islam yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan satu pencapaian bertaraf dunia. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, Kolej Permata Insan menggunakan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Para pelajar permata insan didedahkan dan dilatih menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti iPad, Apple TV dan aplikasi pengajaran dan pembelajaran yang ada. Mereka juga banyak melibatkan diri dalam kegiatan ke-kurikulum, lawatan industri dan lawatan ke luar negeri. Antara pendekatan yang dilakukan dalam usaha memberikan pendedahan kepada para pelajar adalah dengan penyertaan pertandingan peringkat antarabangsa seperti World Creativity Festival di Korea Selatan. Kita juga bercadang membawa pelajar-pelajar menyertai sesi lawatan ke luar negara bagi menyertai lebih banyak pertandingan seperti Olimpiad Matematik dan Sains. Lawatan akademik seumpama ini pastinya akan menjadi pemangkin kepada pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar dengan pendedahan idea baru dan berbeza yang dapat mereka terjemahkan dalam proses pendidikan. Ibarat kata belayar sambil memapan, merapat sambil belayar. Akhir kalam, saya mewakili pihak Kolej Permata Insan sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih di atas sokongan, usaha dan idea semua yang terlibat dalam merealisasikan impian anak-anak kita menjejakkan kaki di Kolej Permata Insan. Kami warga USIM merasa amat bertuah dan bersyukur dengan wujudnya Kolej Permata Insan dan pelaksanaan program akademik pelajar pintar berbakat dengan integrasi ilmu nakli dan akli yang sememangnya menjadi cita-cita kami di USIM. Semoga Allah memberkati usaha Permata Insan untuk melahirkan cendekiawan Islam untuk negara Malaysia yang tercinta dan umat Islam keseluruhan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, serta Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, penaung program Permata, kerana sudi hadir pada hari ini untuk bersama-sama kami melakar sejarah di nilai Negeri Sembilan. Tinggi melati tumbuh melata, harum sungguh jauh dititi, tidak terucap kalungan kata budi mutuan dan dijunjung tinggi. Sayang manggis isinya lembut dibuat perkasam oleh Pak Lurah. Datang tuan, datang bersambut ke nilai permai melakar sejarah. Sekali lagi saya mengucapkan rasa syukur kepada Ilahi kerana pada hari yang sangat bersejarah ini atas sokongan yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui program Permata. Kita sekarang sedang berada di sebuah kompleks pendidikan berwawasan. Ternyata ia bukan lagi impian, tapi kenyataan yang sudah terang. Tidak perlu gendang untuk paluan, sudah bersuluh lagi terang. Inilah dia yang kita saksikan bersama-sama dalam lakaran iaitu Kompleks Permata Insan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazallahu anna khairal jaza li Sayyidil Muhtaram Datuk Dr. Musa bin Ahmad, Naibul Mustasyaratil Malikiyah di Jamiatil Ulumil Islamiyah Al-Maliviyah ala kalimatihi qabla qalil. Hadirin yang dihormati, seterusnya kita akan dipertontonkan dengan persembahan video korporat yang memaparkan perihal program Permata Insan di bawah naungan Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Marilah kita sama-sama saksikan. Permata Insan adalah antara cabang utama program Permata yang dicetuskan idea penubuhannya oleh isteri Perdana Menteri Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor pada Mac 2010. Program Permata Insan ini diwujudkan bagi membimbing kanak-kanak pintar
cerdas dan berbakat mendalami bidang keilmuan Islam sebagai teras pembelajaran kurikulum kebangsaan dengan penekanan terhadap bidang sains dan teknologi. Selaku penaung program permata, saya sentiasa memikirkan program-program yang akan memberikan manfaat serta faedah yang besar kepada pembangunan minda anak-anak yang menyertai program permata. Hakikatnya, di dalam melahirkan masyarakat Islam yang berjaya duniawi serta akhrawi, maka generasi muda Islam perlu menguasai segala ilmu pengetahuan sehingga mereka boleh menjadi cendekiawan dan tokoh ilmuwan Islam tersohor. Program Permata Insan memartabatkan prinsip dan disiplin keilmuan Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia memfokus pembangunan modal insan berbakat yang pintar dan mahir dalam menghafaz, memahami serta mentafsir. Seterusnya, mengaplikasi Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan. Pelajarnya turut didedah kemahiran menghubung kaitkan pengetahuan sains, matematik dan teknologi dengan Al-Quran sebagai asas ilmunya. Program ini amat menitik beratkan pembangunan individu pelajar secara bersepadu, terutama aspek fizikal, akhlak dan kerohanian. Oleh itu, mereka diberi penekanan dan bimbingan berpaksikan sumber mutlak Al-Quran dan As-Sunnah yang diintegrasikan dengan kesepaduan ilmu nakli dan akli selaras misi dan visi Permata Insan. Dalam memilih butiran permata dari ribuan permohonan untuk digilap melalui program ini, calon perlu menduduki ujian penilaian yang memerlukan kecekapan minda dan daya kreativiti tinggi. Antaranya, ujian IQ UKM1 dan UKM2 serta ujian kecenderungan agama USIM1. Lulus ujian ini adalah tiket menyertai program Permata Insan bagi pelajar seawal usia 8 tahun melalui 2 sesi pengambilan seramai 100 orang pelajar setahun. Kami amat besar hati bila mana strategi mapan Permata Insan yang berpaksikan integrasi ilmu nakli dan akli ini bermula di sini. Kerana kita maklum dari zaman ini, agama memang terpisah jauh dari ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Jadi usaha yang dilakukan di Permata Insan ini akhirnya akan menunjukkan bahawa asas kurikulum ilmu yang digunakan adalah berasaskan dan bersumberkan Al-Quran. Inilah sebenarnya rahsia kejayaan cendekiawan sewaktu perkembangan Islam dahulu. Universiti Sains Islam Malaysia atau USIM di Bandar Baru Milai yang terkenal sebagai pusat pengajian disiplin keilmuan Islam telah diberi mandat sebagai pelaksana program Permata Insan ini. Kemudahan kolej di dalam universiti yang dibina khusus bagi menempatkan pelajar Permata Insan di sini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Selain akademik, pelajar diberi pendedahan luas bagi membangkitkan penghayatan aspek ibadah yang lebih mendalam. Setiap pelajar diberi peluang mengerjakan umrah serta melawat lokasi bersejarah kebangkitan awal dakwah Islam di Mekah dan Madinah yang telah mencetus pembinaan tamadun Islam ke seluruh dunia. Sejarah telah membuktikan bahawa Islam telah membina tamadun dengan kelahiran tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang ternama dalam pelbagai bidang. Tetapi kini, ketandusan cendekiawan Islam semakin terasa. Menyedari hakikat ini, saya berasa pentingnya untuk saya menyumbang sesuatu kepada negara agar suatu masa nanti negara kita akan mempunyai ilmuwan Islam yang terbilang dan unggul insya-Allah. Inspirasi inilah yang menjadi tonggak kewujudan Permata Insan dalam usaha melahirkan generasi pemimpin yang memiliki asas Islam yang teguh, berilmu dan berwibawa. Alhamdulillah, saya berasa bersyukur dan ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih serta penghargaan
kepada semua pihak yang telah terlibat dengan terbinanya Kolej Permata Insan. Adalah menjadi harapan saya agar kolej ini akan memberi manfaat dan faedah yang berpanjangan kepada para pelajar agar suatu masa nanti kita dapat melahirkan para cendekiawan dan intelek Islam ternama yang mempunyai ketokohan unggul seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan Al-Khawarizmi, insya-Allah. Kumpulan pelajar Permata Insan ini juga menjadi harapan negara dalam usaha melahirkan cendekiawan Islam yang produktif, membangunkan teknologi dan tamadun baru sebagaimana peranan tokoh-tokoh di zaman kegemilangan Islam dahulu. Thank you. Permata Insan program has reached many milestones. Since its inception in 2010, many students have participated and won awards in various local and international competitions. On the 17th of January 2015, College Permata Insan had received the first intake of 48 students. As of now, 2016, there is a total of 117 students in College Permata Insan. Ladies and gentlemen, now we are going to witness the launch of Complex Permata Insan by our beloved Prime Minister. Kini, majlis dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan Kompleks Permata Insan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya kagumi kedua-dua adik kita, fungsi majlis. Yang amat berbahagia Datin Sri Rosma, Bonda Program Permata. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan Yang Mulia Raja Datin Seri Salbiah. Yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Seri Jamil Khair, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Datin Seri. Yang berbahagia ahli-ahli bakti, ahli-ahli Exco, ahli yang berhormat. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Naib Chancellor USM, Dev-Dev jemputan, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, serta adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama melahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita berhimpun dalam satu majlis yang bersifat keilmuan, iaitu peresmian Kompleks Permata Insan pada petang yang bermakna ini. Sekiranya pada minggu lepas saya telah melancarkan pusat Permata Kurnia yang
merupakan satu-satu pusat untuk memberi rawatan dan intervensi awal kepada kanak-kanak yang mengalami autisma. Maka pada petang ini saya berbangga kerana akan meresmikan sebuah kompleks yang menempatkan bakal-bakal cendekiawan dan ilmuwan Islam Malaysia yang insya-Allah hebat-hebat belaka nanti. Di mana kita sedia maklum, kerajaan meletakkan usaha membina moral insan sebagai agenda teras atau agenda utama dalam segala-gala yang kita lakukan, kerana inilah merupakan kunci kepada aspirasi dan cita-cita kita sebagai sebuah negara. Ilmu dan pendidikan menjadi landasan kepada proses lengkap untuk melahirkan manusia yang berpengetahuan, berakhlak, berkemahiran dan berdaya saing. Kalau kita lihat dari sudut sebuah tamadun, banyak contoh-contoh yang boleh kita berikan bagaimana sesebuah bangsa yang tidak mempunyai ilmu akan tewas kepada pihak lain kerana tanpa ilmu kita tidak mempunyai kekuatan bagi mengatasi pihak yang memusuhi kita. Contoh yang amat jelas, apabila tamadun Melayu, Melaka sampai ke puncaknya pada abad ke-11, tewas kepada tamadun Portugis yang hantar hanya 3 buah kapal saja. Kerana pada waktu itu Kesultanan Melaka hanya mempunyai kemampuan berperang dengan menggunakan alatan tombak dan keris. Tapi pihak Portugis mempunyai teknologi perang, mempunyai meriam, mempunyai musket dan teknologi gunpowder. Maka mereka telah mengalahkan Kesultanan Melaka dan kesannya sama-samalah kita semua sedia maklum. Itu sebagai satu contohnya. Justru hari ini kita jangan tidak belajar dari segi sejarah. Kita mesti menyediakan generasi kita hari ini dengan ilmu yang secukupnya. Kerana dalam Islam tidak membezakan antara ilmu yang bersifat wahyu ataupun revealed knowledge dan knowledge yang perlu untuk menjadi seorang khalifah di bumi ini. Maka wajiblah kita menuntut kedua-dua itu sekali. Kalau kita mengasingkan satu, maknanya kita belajar cuma ilmu ukhrawi saja, tinggal duniawi, ataupun kita belajar ilmu duniawi saja, tinggal ilmu wahyu ukhrawi, maka kita jadi manusia dan insan yang timpang. Apatah lagi dalam konteks masyarakat kita hari ini dengan segala-gala unsur pengaruh media sosial dan masalah-masalah lain dalam konteks masyarakat kontemporari kita, sama ada masalah dadah ke,
masalah mak rempit ke, masalah segala-gala unsur yang ada dalam internet termasuk ideologi IS, maka kalau kita tak ada pengetahuan untuk membezakan yang hak dan yang batil, maka kita akan jadi mangsa kepada segala pengaruh yang ada di sekitar kita. Sebab itulah saya melihat program Permata Insan ini sebagai cukup kena pada masanya. Sebab kita nak membina peradaban. Kita bukan membina, menyediakan mereka yang lulus dalam bidang akademik saja. Kita nak pemimpin. Kita nak mereka yang mempunyai kesungguhan. Kita nak mereka yang mempunyai kepandaian, tetapi berdasarkan pada pengetahuan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang menjadikan kita manusia yang selengkap-lengkapnya, insya-Allah. Jadi anak-anak Permata Insan ni terpilih, saya diberitahu, bermula 5 tahun dulu, pada umur 8 tahun. Diuji IQ-nya. Saya tak tahulah berapa peratus IQ, tapi tinggi agaknya IQ-nya. Sebab saya tengok budak-budak tu, saya nampak cerdik. They look clever. So they must be clever. Dan kita tengok juga bahawa mereka juga dinilai dari segi minat agama, pengetahuan agama. Jadi IQ agama tu pun dinilai. Jadi daripada umur 8 tahun, masuklah batch pertama, dan kini ada 2 batch, tingkatan 1, tingkatan 2, dan jumlahnya 117 orang pelajar, kapasiti di sini 300 lebih, ya saya difahamkan 300 lebih, maknanya bila sampai masanya nanti setiap tahun akan keluar daripada sini 50, 60 anak-anak kita yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, insya-Allah. Jadi inilah yang kita nak, kerana apa yang saya lihat sebagai cukup kena pada dasar dan apa yang ditekankan oleh kerajaan ialah kerana kalau kita nak berjaya dalam daya saing dunia yang semakin hebat ini, kita mesti menguasai STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ini asasnya, STEM education. Kedua, kita mesti menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa. Tapi budak-budak Permata Insan ni menguasai 3 bahasa, ada 4 bahasa pun. Bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris pun lancar, bahasa Arab. Saya diberitahu ada juga yang menguasai bahasa Perancis pun ada. Saya belum dengar lagi tadi, tapi dia boleh cakap bahasa Perancis. Hebat, 4 bahasa. Dan dia mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Hari ini sebut istilah aras tinggi, higher order thinking skills. Dan inilah yang kita nak, asas agama, moral, akhlak terpuji. Dan inilah mudah-mudahan yang kita nak, dan saya akan beri sokongan yang sepenuhnya pada program ini. Jadi insya-Allah kita nak tengok kejayaan program ini, kemudahan di sini pun sangat baik sekali lah. Kemudahan, kalau dapat college macam ni, alangkah beruntung je kalau kita dapat belajar dalam college macam ini, ya. Hebat sekali kemudahan di sini. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang membantu, pegawai-pegawai kerajaan. Saya tahu Datuk Seri Osman banyak bantu untuk menjayakan, nak cari dana untuk program ni. Saya tukang sains saja, tapi dia tengah usahakan dapat dana untuk program Permata Insan ini. Jadi itulah, kita banyak yang kita
raikan hari ini atas kejayaannya dan tentu sekali tak kena kalau saya tak beri penghargaan. Bukan kerana dia isteri saya, tapi dia adalah bertanggungjawab untuk menjadikan program Permata Insan ini sebagai satu kenyataan. Dan saya tahu isteri saya ni amat committed. Dia selalu fikir pasal program ni. Tak ada cadangan nak hantar budak-budak buat umrah. Dia berusaha untuk menjayakan program menghantar anak-anak buat umrah. Jadi adik-adik, tekatan 2 dah pergi, tekan 1 belum pergi lagi. Mudah-mudahan tekan 1 ada peluang pergi umrah nanti, insya-Allah. Jadi yang kita pergi sana, naik clock tower. Saya beritahu pada MB Negeri Sembilan, clock tower dibuat oleh King Abdullah itu clock tower yang paling accurate sekali dari segi masa di dunia. Itu ada di Mekah itu. Jadi inilah yang kita nak katakan, tengok kandungan Al-Quran dan sains tu begitu rapat sekali. Malah dalam Al-Quran tu dapatannya tak ada sedikit pun dalam Al-Quran tu yang telah didapati oleh sains sebagai yang tidak tepat ataupun tidak betul. Itu dia kehebatan Al-Quran. Jadi itulah yang kita sambut hari ini, program Permata Insan, dan saya berdoa semoga program ini akan terus berjaya dan insya-Allah kita dapat melahirkan generasi yang kita harapkan kepimpinan mereka boleh membuat perubahan yang besar kepada negara kita dan kepada dunia, insya-Allah. Dengan ucap terima kasih kepada semua pihak, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya meresmikan Kompleks Permata Insan. Selamat maju jaya dan semoga perjuangan Permata akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri, please remain on stage. Now we would like to invite Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Vice Chancellor of USIM, to accompany Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, Patron of Permata Program, to be on stage. Sekarang dijemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Pintun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, untuk meletakkan ikon like sebagai tanda penyempurnaan perasmian. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Pintun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, bersama-sama Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, penaung program Permata, untuk menandatangani plat perasmian Kompleks Permata Insan. Dipersilakan. Sebagai tanda penghargaan, dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Pintun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Dipersilakan. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan para hadirin, cenderahati ini adalah hasil seni karya pelajar Kolej Permata Insan. Seterusnya, dijemput Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, untuk menyampaikan cenderahati pada Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, Patron of Permata Program.
Untuk makluman yang amat berbahagia Datin, hasil seni yang telah dipamerkan ini adalah hasil seni Hot Flush karya pelajar Kolej Permata Insan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Penaung Program Permata. Seterusnya dijemput Div-Div Kehormat ke ruangan pameran dan jamuan di Pusat Al-Abrar Kolej Permata Insan.